الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. الحديث التاسع والعشرون. Hadis yang ke-29. Kita telah bacakan hadis ni minggu lepas dan insya-Allah hari ni kita boleh teruskan dengan syarah hadis ni. Hadis yang ke-29 ini yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga Ibn Rajab Al-Hambali. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, An-Nasa'i dan juga selain daripada mereka. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengkritik hadis ini. Walaupun hadis ni At-Tirmizi kata hasan sahih, tapi Ibn Rajab kritik. Antara alasan Ibn Rajab mengkritik hadis ini adalah kerana sanadnya. Sebab hadis ni Al-Imam Tirmizi riwayatkan daripada jalan Ma'mar dari Asim bin Abi Najud, daripada Abi Wa'il, daripada Mu'adz bin Jabal. Dan masalah dalam hadis ni adalah di antara Abu Wa'il dan Mu'adz bin Jabal. Abu Wa'il seorang tabi'in. Dia sebaya lah, atau bukan sebaya, dia hidup di zaman yang sama dengan Mu'adz. Tetapi masalah pada hadis ini, Abu Wa'il dia duduk di Kufah. Mu'adz, bagaimana kita cerita panjang minggu lepas, Mu'adz pada zaman Abu Bakar dihantar ke Syam. Dan Mu'adz tak tinggal lama di Syam. Di zaman Umar, sekejap je selepas Abu Ubaidah meninggal dunia, Mu'adz juga meninggal dunia. Kedua-dua mereka kena da'un. Jadi para ulama mereka mempertikaikan sanad hadis ini di antara Abu Wa'il dan juga Mu'adz. Tidak ada kemungkinan untuk mereka berjumpa, ataupun kemungkinan besar mereka tak berjumpa. Abu Wa'il duduk di Kufah, Mu'adz duduk di Syam. Jadi sebahagian ulama mengkritik hadis ni. Antaranya Abu Hatim. Abu Hatim tak kritik hadis ni, tapi Abu Hatim menafikan Mu'adz bertemu dengan Abu Darda. Abu Darda juga duduk di Syam. Abu Wa'il duduk di Kufah, Abu Darda duduk di Syam. Jadi Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi mengkritik. Katanya Abu Wa'il tak boleh berjumpa dengan Abu Darda. Macam mana nak berjumpa? Seorang di Kufah, seorang di Syam. Jadi berdasarkan kes yang sama, Mu'adz duduk di Syam, dia tidak berjumpa. Begitu juga dengan beberapa sanad hadis ni. Beberapa sanad-sanad yang lain, kesemuanya ada kelemahan. Jadi yang saya nak cerita kat sini sedikit tentang hadis sebelum kita sambung. Para ulama ada dua cara menentukan kesahihan hadis, ataupun ada dua mazhab. Satu mazhab, mereka menilai hadis dengan hadis tu sendiri. Maksudnya kekuatan hadis tu dia dinilai secara bersendiri. Kalau hadis tu lemah, hadis tu dikira lemah, melainkan ada sanad lain yang lebih kuat daripada dia, membantu dia, itu okey. Tapi kalau banyak hadis yang lemah, ada banyak sanad, semuanya lemah, hadis tu dikira lemah. Itu satu mazhab. Sebab itu kalau kita belajar dalam ulumul hadis, kita belajar sahih li ghairihi, hasan li ghairihi, ini semua istilah-istilah yang para ulama ada perbahasan yang luas. Sebahagian ulama kata kalau banyak hadis yang daif, gabung semuanya, dia tetap daif. Jadi hasan li ghairihi ataupun sahih li ghairihi
sebahagian daripadanya dia dhaif. Mazhab yang kedua, sebahagian ulama mereka menilai sahih itu artinya berkemungkinan besar ataupun ihtimal kabir hadis itu benar. Jadi kalau dia kira pertengahan macam timbang, kalau dapat dibuktikan sudut kebenaran itu lebih berat, hadis itu dikira sahih ataupun hadis itu dikira maqbul, hasan. Jadi mazhab yang kedua, kalau banyak hadis dhaif, hadis ni ada kelemahan, hadis ni ada kelemahan. Maksudnya hadis yang sama, jalan ni lemah sikit, jalan ni lemah sikit, jalan ni lemah tang sini, tapi dia banyak. Maka mereka menganggap dia menjadi sahih li ta'addudi turuqihi, disebabkan ada banyak jalan menjadikan dia sahih. Sebab tu kalau kita baca buku ni, macam saya cerita minggu lepas, ini ditahqiq oleh Al-Arnaud, Ibn Rajab Al-Hambali mengkritik hadis ni. Ibn Rajab kata hadis ni ada masalah. Abu Wa'il tidak berjumpa dengan Mu'az dan juga beberapa masalah lain. Tetapi kalau kita tengok perkataan Al-Arnaud yang melakukan tahqiq terhadap hadis ni, Al-Arnaud menguatkan bahawa hadis ni sahih. Kata Al-Arnaud, hadithun sahihun bituruqihi. Hadis ini sahih kerana banyaknya jalan. Jadi ni kita kena faham, ada dua mazhab. Mazhab pertama, apa mereka buat? Mereka menilai hadis itu sebagai hadis. Setiap hadis dinilai. Kalau dia lemah, dia tak boleh naik, melainkan ada hadis yang lebih kuat daripada dia yang sokong dia. Sebab pada mereka, penilaian hadis itu benda yang paling penting. Setiap hadis itu dinilai secara bersendiri. Mazhab yang kedua, pada mereka, apabila telah dapat dinafikan kemungkinan berlakunya kesalahan ataupun penipuan, hadis tu dikira okey, boleh pakai. Jadi kalau orang ni duduk Kufah, dia lemah sikit. Orang ni duduk Basrah, dia lemah sikit. Orang ni duduk di Syam, dia lemah sikit. Tiga-tiga lemah sikit, duduk tempat berbeza. Pada mereka hadis tu dianggap sahih li ghairihi ataupun hasan li ghairihi. Jadi tuan-tuan, kalau orang tanya hadis ni sahih ke tak, kita kata apa? Ada dua mazhab. Ikut mazhab yang pertama, sanadnya kesemuanya ada masalah. Ikut mazhab yang kedua, sebab banyaknya sanad hadis ini, dia dianggap sahih li ta'addudi turuqihi, kerana banyak jalan periwayatan hadis ini. Baik, kita mula yang pertama. Kata Mu'adz bin Jabal kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, ceritakan kepada aku tentang amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga dan juga menjauhkan aku daripada neraka. Dalam riwayat Ahmad, Mu'adz dan Ahmad meriwayatkan dengan lafaz yang sedikit berbeza. Kata Mu'adz, Ya Rasulullah, inni uridu an as'alaka an kalimatin qad amradatni wa asqamatni wa ahzanatni. Mu'adz kata, wahai Rasulullah, aku ingin bertanya kepada engkau tentang satu perkataan yang menjadikan aku sakit. Satu perkataan yang meninggalkan kesan kesakitan dalam jiwa aku. Dan perkataan yang membuatkan aku sedih. Nabi kata, Sal amma syi'ta. Wahai Mu'adz, tanyalah apa yang engkau nak. Tuan, di awal hadis ini menunjukkan bahawa para sahabat, mereka bersungguh-sungguh tentang bab masuk syurga dan neraka. Ini menjadi pertanyaan mereka. Dalam riwayat Ahmad, macam kita baca tadi, Mu'adz ni bersungguh-sungguh kerana nak tahu apa benda yang boleh masukkan dia dalam syurga ataupun apa benda yang boleh hindarkan dia daripada neraka. Mereka anggap persoalan ni persoalan yang paling merungsingkan. Dan ini benda yang penting. Benda yang patut menjadikan kita paling rungsing di dunia adalah masa depan kita. Apa akan jadi? Itu yang patut menjadikan kita rungsing. Itu yang patut menjadikan kita fikir setiap hari kita. Itu yang patut buatkan kita plan perjalanan hidup kita, sebab itulah selama-lamanya. Dan itu yang dilakukan oleh Mu'adz dan juga sahabat-sahabat yang lain. Dalam hadis yang kita baca dahulu,
Sebagian sahabat datang tanya soalan yang sama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "La in kunta awjastal mas'alah laqad a'zamta wa atwalta." Nabi jawab, soalan yang kau tanya ini adalah soalan yang cukup besar. La in kunta awjastal mas'alah. Alangkah baik kalau kau ringkaskan soalan. Sebab soalan ni walaupun mudah, apa yang nak bagi aku masuk syurga dan apa yang boleh buat aku tak masuk neraka, bunyinya mudah. Tetapi a'zamta wa atwalta, ini adalah soalan yang besar dan juga soalan yang panjang. Jadi Muaz tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni, wahai Rasulullah, ceritakan kepada aku bi'amalin yudkhilunil jannah. Amalan apa yang boleh masukkan aku ke dalam syurga?" Menunjukkan apa? Manusia masuk ke dalam syurga kerana amalan mereka. Amalan menjadi penentu manusia di syurga ataupun neraka. Menunjukkan bahawa masuk syurga dan neraka ini bukan benda yang asywa'i, bukan benda yang tidak tentu. Orang ni masuk, orang ni tak masuk, dia bukan begitu. Dia bukan berdasarkan undian. Masuk syurga ini bukan berdasarkan nasib. Tetapi yang menentukan orang masuk syurga ataupun tidak, amalan manusia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun." Dan itulah syurga yang kamu mewarisinya dengan apa yang telah kamu kerjakan. Allah bagi tahu kat kita, hidup di dunia ini semua benda dikira. Sama ada kamu masuk syurga ataupun kamu masuk neraka, itu disebabkan oleh amalan kamu. Bukan nasib kamu baik, bukan nasib kamu tak baik. Artinya kalau kamu nak syurga, kamu kena berusaha untuk dapatkan syurga. Kalau kamu nak jauh daripada neraka, kamu kena usaha untuk jauh daripada neraka. Amalan. Ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la yadkhula ahadun minkumul jannata bi'amalihi. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Seseorang daripada kamu tak masuk syurga kerana amalan kamu, tetapi kamu masuk syurga kerana rahmat Allah. Kita dah bacakan hadis tu dahulu. Jadi bagaimana nak gabungkan dua hadis ni? Gabungkannya, para ulama menyebutkan, antara yang disebutkan oleh Ibn Rajab, amalan kita menentukan kita di mana. Tetapi amalan kita tidak memadai untuk memasukkan kita ke dalam syurga. Kerana kalau ditimbang hidup kita, manusia dalam hidup dia 24 jam, apa yang dia bagi kepada Allah, apa yang dia buat untuk diri dia sendiri, nescaya yang dia buat untuk diri dia sendiri lebih banyak daripada apa yang dia bagi untuk Allah. Jadi nak kira perkiraan matematik, tak ada siapa boleh masuk syurga. Setiap nafas kita, berapa banyak nafas kita guna untuk berzikir? Berapa banyak nafas kita guna untuk mengingat Allah? Dan berapa banyak nafas kita yang kita guna untuk diri kita sendiri? Untuk kita makan, untuk kita bercakap, untuk kita buat urusan dunia. Beza banyak. Jadi amalan semata-mata tak boleh memasukkan kamu ke dalam syurga. Dia mesti dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara rahmat Allah kepada hamba-Nya juga, Allah memberikan kepada mereka taufik untuk melakukan amalan yang baik. Rahmat. Jadi di samping kita minta syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga minta rahmat daripada Allah, belas kasihan, ihsan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menyelamatkan kita. Dan banyak kalau kita baca doa-doa Nabi, doa-doa para sahabat, mereka meminta rahmat. Banyak di antara doa yang mereka sentiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi rahmat kepada mereka. Warhamni, berilah rahmat kepada aku. Kita doa kepada mayat juga, warhamhu, berilah rahmat kepada dia. Orang bersin, orang ucap alhamdulillah, kita ucap yarhamkallah. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada engkau.
Orang mati kita kata rahimahullah. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada dia. Kerana di sebalik amalan kita, rahmat Allah memasukkan manusia ke dalam syurga. Dia ibarat macam exam lah. Exam kalau susah, ramai orang jawab soalan yang susah. Kat Malaysia ACMAT kot yang susah. Saya buat ACMAT masa SPM, sebelum SPM lah, daripada 3 kata 4, 3 kata 5. Biasa markah 4, 9, 12, 15. Tak tahu sebab apa. Yang lain boleh A. Apa, ekonomi, akaun boleh tinggi lah, 90 lebih. Tapi my ACMAT 15, 16, 20 tak pernah lagi lah. 20 tu kira tinggi, saya tak tahu sebab apa. Cuma bila SPM, result yang lain semua cantik, ACMAT tak berapa cantik lah. Tapi ACMAT tu lulus lah, dapat C6. Kalau fikir, dengan dapat 12 ni tak mungkin dapat C6. Mungkin tahun tu ramai orang bahalul lah. Jadi dia turun sikit. Dia tengok adjust. 12 pun boleh lah. Jadi tuan-tuan, walillahi mathalul a'la. Kalau nak kira amalan kita, markah kita mungkin takat-takat tu lah. Tetapi atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan amalan yang sedikit ini, Allah masukkan orang yang Allah kehendaki ke syurga Allah. Dan juga Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Sebahagian daripada salaf, apabila mereka tawaf ataupun sa'i, mereka ucapkan Rabbighfir warham wa tajawuz amma ta'lam fa innaka antal a'azzul akram. Ya Allah, ampunkan aku dan rahmatkan aku, dan lebih kuranglah tentang benda-benda yang engkau tahu aku tak tahu. Ada dosa yang kita buat kita pun tak tahu, kerana engkau lah yang maha mulia dan juga engkau maha pemurah. Jadi meminta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan orang masuk syurga. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an 'azim. Wahai Mu'adz, engkau bertanya tentang satu perkara yang besar, satu perkara yang cukup penting, satu perkara yang tak ada bandingan dah. Besar benda ni. Sebab benda ni semua orang perlu tahu. Benda ini menentukan perjalanan hidup manusia. Penting. Tapi kata Nabi SAW, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Walaupun masalah ini besar, walaupun masalah ini penting, masuk syurga dan neraka, tetapi dia mudah bagi orang yang Allah permudahkan kepadanya. Tadi kita dah cerita dua benda yang buat orang masuk syurga. Satu, amalan. Yang kedua, rahmat Allah. Ini yang ketiga, dia mudah bagi orang yang Allah permudahkan. Melakukan amalan kebaikan ni, Allah mudahkan bagi orang yang Allah pilih. Dalam hadis Nabi SAW sebut, i'malu fa kullu muyassar lima khuliqa lahu. Buatlah amalan kamu. Setiap seorang daripada kamu dipermudahkan untuk dia melakukan sesuatu yang dia dicipta untuknya. Amma ahlus sa'adah fayuyassaruna li'amali ahlis sa'adah. Adapun kalau dia itu telah ditulis terdiri di kalangan orang yang mendapat kebahagiaan, maka dia akan dipermudahkan untuk melakukan amalan orang yang dapat kebahagiaan. Wa amma ahlus syaqawah, adapun orang yang ditulis dia ini ahli kecelakaan, fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah, lalu dipermudahkan kepadanya amalan ahli syaqawah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang a'ta, memberi hak Allah, wattaqa, dan dia takut kepada Allah, wa saddaqa bil husna, membenarkan perkataan yang baik, iaitu tauhid. Apa balasan dia? Fasanuyassiruhu lil yusra, kami permudahkan dia untuk melalui jalan yang mudah. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil untuk hak Allah,
Bakhil untuk memberi, bakhil untuk beribadat. Wastaghna. Wastaghna ni maksud dia berlepas diri, dia tak kisah. Hang nak bagi pahala kat aku, hang bagi. Hang tak mau bagi pahala pun tak apa. Istaghna, dia tak ambil tahu. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan perkataan tauhid, perkataan yang baik. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan permudahkan dia untuk jalan yang susah. Sebab itu salah satu rahmat dan juga nikmat yang Allah bagi kepada kita. Kalau kita rasa kadang-kadang apabila kita nak melakukan kebaikan, Allah permudahkan kepada kita. Itu tanda ahlus sa'adah. Itu nikmat yang Allah beri kepada ahlus sa'adah. Mencarinya susah. Kan kadang-kadang kita kena ijtihad, kita kena bersungguh-sungguh sehingga amalan itu selari dengan hidup kita. Dan apabila seorang itu Allah tulis dia di kalangan ahli bahagia, amalan itu menjadi mudah kepada dia. Amalan tak mudah kepada semua orang. Orang kena bersungguh-sungguh supaya dia jadi mudah. Puasa tak mudah kepada semua orang. Kita kalau nak puasa wajib tak apalah, nak puasa sunat kadang-kadang susah. Tetapi bagi orang yang dia latih diri dia, dia bersungguh-sungguh, dia mendapati bahawa puasa itu cukup mudah bagi dia. Ini nikmat Allah. Allah permudahkan untuk dia. Bersedekah itu susah. Kerana kita memikirkan banyak benda. Kita memikirkan apa yang kita tinggal di belakang. Tetapi bagi orang yang Allah permudahkan kepadanya sedekah, dia lihat macam mana Allah ganti kepada dia. Mulazamatus sadaqah, dia sentiasa sedekah. Lalu dia nampak macam mana dengan sedekah itu Allah ganti. Allah jadikan sedekah itu mudah untuk dia. Bangun malam untuk solat susah. Tidur, ada orang buat apa kat dia pun dia tak kisah. Jangan kacau dia tidur je. Benda lain semua dia boleh tahan. Ganggu dia tidur, dia tak boleh tahan. Susah. Tapi bagi orang yang Allah permudahkan kepada dia, itu rahmat dan nikmat yang cukup besar. Kadang-kadang Allah permudahkan untuk kita buat beberapa kebaikan kan. Kita ada duit, kita jumpa orang susah. Itu Allah permudahkan untuk kita. Kita tengah tidur waktu malam, Allah sedarkan kita pada waktu malam. Itu nikmat Allah kepada kita. Kalau tak boleh, tak larat nak solat pun, paling kurang kita bangun, kita doa di pertengahan malam. Ketika Allah turun ke langit dunia, Allah sebut pada para malaikat, siapa yang minta ampun, Allah ampunkan dia. Siapa yang minta, Allah bagi kepada dia. Itu rahmat Allah. Dan banyaklah kesusahan yang kadang-kadang bila diuji, itu sebenarnya rahmat. Itu memudahkan orang untuk menuju kebaikan. Kita ada kereta. Tang-tang tak ada kereta seminggu ni, cerita pasal kereta. Kita ada kereta, kita nak kereta pergi masjid setiap hari. Itu kita rasa okey dah. Tapi bila kita tak ada kereta, kita kena jalan kaki pergi masjid, baru kita rasa jauh juga masjid ni rupanya. Itu kadang-kadang mungkin kita susah. Tetapi di sebalik itu, Allah mempermudahkan kita untuk mungkin nak bagi pahala lebih kepada kita. Kita jalan lebih daripada yang biasa kita jalan. Jadi di sebalik kehidupan kita, Allah mempermudahkan untuk melakukan kebaikan, tanda rahmat. Begitu juga apabila Allah menyusahkan kita untuk melakukan dosa. Kita plan untuk buat dosa, tetapi kita dapati jalan untuk buat dosa itu cukup berliku. Itu tanda orang itu Allah sayang. Itu tanda orang itu ahlus sa'adah. Kerana Allah mempermudahkan dia kepada jalan yang mudah, Allah susahkan dia untuk masuk jalan yang susah. Dia nak buat dosa, tapi jalan dosa tu susah sangat nak jalan. Dia nak tipu orang, baru dia start nak tipu, orang dah tahu dah dia nak tipu. Dia sakit hati kadang-kadang. Aku tak dah nak tipu, orang dah tahu dah aku tipu. Tapi itu rahmat Allah kepada dia. Allah menyusahkan jalan dia untuk terus menipu. Dia nak mencuri, tapi jalan nak curi tu jadi susah. Tiap hari aku lalu sini, gad ni tidur. Pasal apa gini aku nak curi, gad ni tak tidur? Itu sebenarnya Allah mempermudahkan untuk dia kepada kebaikan dan susahkan dia daripada kejahatan. Sebab itu Umar radhiyallahu anhu berdoa, Allahumma yassirni lil yusra wa jannibni al usra. Allahumma yassirni lil yusra wa jannibni al usra.
Ya Allah, permudahkan aku untuk jalan yang baik dan jauhkan aku daripada jalan yang susah ataupun jalan yang usrah, yang berat untuk dilalui. Kita selalu doa Allahumma ataupun Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Doa Nabi Musa, ya Allah, isyrah li sadri, luaskanlah dadaku, terima kebaikan dan sebagainya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan aku, urusan melakukan kebaikan. Jadi ini juga doa yang kita minta. Kita minta doa, satu kita sebut tadi, Allah bagi kita sentiasa buat baik. Yang kedua kita sebut tadi, rahmat Allah sentiasa kepada kita. Dan yang ketiga kita juga minta supaya Allah mempermudahkan jalan untuk kita buat baik, mudahkan jalan. Antara doa Nabi SAW, Nabi selalu doa, Allahumma a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkurli wa la tamkur alayya, wahdini wa yassir hudaya ilayya. Ya Allah, tolonglah aku dan jangan tolong orang lain untuk penaya aku. Tolonglah aku, Allahumma a'inni, peringatkan aku, dan wala tu'in alayya, jangan peringatkan ke atas aku. Tolonglah aku dan jangan tolong orang lain untuk melakukan kejahatan kepada aku. Tunjukkan aku dan juga permudahkanlah jalan yang engkau tunjuki. Wahdini wa yassir hudaya ilayya. Tuan-tuan, berkaitan dengan doa ni, doa ni kita bolehlah baca apa doa yang kita nak baca, yang senang di lidah kita. Kadang-kadang bila kita sebut doa, tuan-tuan yang belum ada kitab ni mungkin baguslah kalau kita cari, sebab dalam ni banyak. Kalau yang ada kitab terjemahan ni banyak diceritakan doa-doa sahabat dan sebagainya. Kita boleh hafal, ataupun doa-doa yang Nabi SAW baca. Bagus untuk kita hafal. Tapi kalau kata kita tak boleh hafal, dapatkan intipati, kemudian kita doa sendirilah, itu dah memadai. Doa yang perkataannya ada fadilat hanya perkataan Nabi. Selain daripada apa yang Allah tulis di dalam Al-Quran, itu wahyu. Selain daripada itu, perkataan Nabi ada fadilat. Kita nak ambil berkat dengan doa-doa yang dibaca oleh para salaf, para ulama, boleh juga. Tetapi yang lebih penting daripada itu, kalau bukan doa Nabi, apa lagi kita nak cari? Maksud doa Nabi itu penting. Minta rahmat, minta dipermudahkan jalan dan sebagainya. Ini semua benda-benda yang penting. Dia jangan sampai kita berdoa, kadang-kadang kita berdoa, maksud doa tu bagus, tetapi kita tak faham. Doa adalah munajat antara hamba dengan Tuhan. Jadi syarat paling penting munajat hamba dengan Tuhan dia, hamba itu mesti faham apa yang dia minta. Itu syarat paling asas. Dia tak boleh minta benda yang dia tak faham. Dia tak boleh minta benda yang accidentally. Kita sentiasa, orang kampung kadang-kadang kan, dia pergi masjid, imam selalu baca doa. Dia hafal doa imam tu. Masa imam tu tak ada, dia pun baca sendiri. Kenapa baca doa ni? Dia kata cantik perkataan doa ni. Allahumma arini, kenapa? Allahumma arini haqqan haqqan warzuqni ittiba'a, wa arini batilan batilan warzuqni ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku kebenaran itu sebagai kebenaran dan bagilah aku ikut dia. Dan tunjukkanlah kepada aku kebatilan itu sebagai batil dan bagilah aku jauh daripada dia. Doa tu maksud dia bagus. Tapi kita tanya sebahagian orang, sebab apa hang baca doa ni? Aku suka bunyi dia, permainan lidah dia, sebutan dia cantik. Arini haqqan haqqan warzuqni ittiba'ah. Cantik, permainan lidah. Itu tak memberi kesan. Sebutan cantik itu tak ada apa-apa faedah. Yang lebih berfaedah, munajat antara hamba dengan Tuhan dia. Dia mesti faham. Dan antara musibah yang melanda ramai orang, kalau kita pergi umrah kadang-kadang kan, saat yang hamba tu dekat dengan rahmat Allah ketika dia melakukan ibadat, ketika dia berada di dalam manasik, itu saat yang dekat dia dengan Tuhan. Tuan-tuan, dua benda yang ibadat berterusan.
Apa dua benda ibadat berterusan ni? Puasa. Puasa ni daripada kita start puasa sampai kita hujung puasa, itu ibadat berterusan. Solat, kita solat lah. Lepas kita solat, kita dah keluar daripada solat. Tetapi puasa ini dia panjang. Jadi sepanjang puasa tu, rahmat Allah ada di mana-mana. Sebab kita sedang berpuasa. Begitu juga dengan manasik haji dan umrah. Kita mula ihram sampai kita tahallul, tempoh masa itu cukup panjang. Berhari-hari kadang-kadang dekat kita dengan Tuhan. Apatah lagi di dalam ihram kita melakukan manasik. Kita sedang tawaf, kita sedang sa'i, kita sedang mengangkat tangan di Hajarul Aswad. Dekat kita dengan rahmat Allah. Kita sedang beribadat. Sakit mata hari ni. Jadi rugi kadang-kadang kita tengok, kesian tengok orang yang ketika detik mereka dekat dengan Tuhan mereka, mereka meninggalkan doa-doa yang mereka paling harap. Mereka meninggalkan benda yang paling penting dalam hidup mereka. Tetapi mereka menghabiskan masa dengan menghafal teks yang tak ada asal usul. Adalah kalau doa Nabi baca tak apa, itu tidak dipertikaikan. Antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah sehingga akhir, itu tak apa Nabi baca. Tetapi pusingan pertama bacaan sekian, pusingan kedua bacaan sekian dan sebagainya. Kadang-kadang mereka baca, mereka tak tahu maksud. Sedangkan dalam jiwa mereka ada benda yang mereka betul-betul nak minta kepada Allah. Rugi detik itu dibazirkan dengan benda yang mereka tak faham. Ada manfaatnya. Zikir, menyebut nama Allah ada manfaatnya. Tetapi doa yang paling bagus apabila hamba bermunajat kepada Tuhannya dan dia minta kepada Tuhannya apa yang dia perlukan. Baik, selepas itu Nabi SAW menyebutkan kepada Muaz, apabila Muaz tanyakan soalan ini, kita dah sebut yang bahagian pertama yang dalam hadis ni kita dah bincangkan dahulu, di mana Nabi bercerita tentang rukun Islam. Nabi bercerita tentang syahadah, sembah Allah semata-mata, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji. Ini kita dah cerita dalam hadis-hadis yang terdahulu. Kewajipan. Kemudian kata Nabi SAW, Ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Muaz, maukah kamu kalau aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Jadi setelah habis dengan benda-benda wajib, Nabi nak bagi tambahan. Sebab soalan Muaz tadi, macam mana aku nak masuk syurga dan jauh daripada neraka, Nabi bagi basic. 5 rukun Islam ni mesti buat, asas. Selain daripada itu, Nabi kata, nak tak aku tunjuk dekat engkau pintu kebaikan. Ini ekstra. Ini benda yang boleh mendekatkan engkau kepada syurga. Setelah tadi ni kita kira prasyarat dia. Syarat untuk masuk syurga ni mesti buat. Bila dah buat semua ni, ditimbang amalan kebaikan dan keburukan, boleh jadi amalan keburukan kita tinggi. Jadi Nabi kata, nak tak aku tunjukkan kepada kamu amalan yang baik. Jadi peringkat yang kedua ini namanya nawafil ataupun tatawwu'. Tatawwu' artinya benda yang kita buat secara sukarela. Nawafil kita buat, maksudnya benda ni Allah tak wajibkan kepada kita. Kalau kita tak mau buat pun tak apa, tetapi dia membantu kita, sukarela. Dan Nabi SAW sebut selepas itu, ataupun sebelum daripada itu, sukarela ini menjadikan kedudukan manusia tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas dia sempurnakan syarat Islam. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi melakukan nawafil ini menjadikan kita terdiri daripada muqarrabun. Allah sebut dalam Quran, kamu ini ada 3 kelompok. Adapun kelompok yang kanan, mereka itu kelompok yang kanan. Adapun kelompok yang kiri, kelompok yang kiri. Lebih atas daripada yang kanan, was-sabiqun as-sabiqun. Orang-orang yang dahulu, orang-orang yang kehadapan, lebih daripada yang kanan. Ulaikal muqarrabun.
mereka itulah orang yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita melakukan kewajipan, itu tuntutan. Kita jangan merongok dengan kewajipan. Itu kita mesti buat. Kewajipan itu tak boleh lari. Itu syarat. Engkau nak hidup di dunia, Allah hidupkan kau mesti buat. Tetapi taqarrub hakiki, betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, dia tak cukup dengan kewajipan. Dia mesti tatawwu', tambah lebih daripada apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan-tuan, ada perbezaan. Kalau kita buka, tuan-tuan boleh balik, kita baca balik suratul Waqi'ah. Kita akan lihat macam mana, buka balik tafsir nanti, balik tuan-tuan boleh lihat apa perbezaan antara orang yang ke hadapan dan juga orang yang kanan, dan juga orang kiri. Allah sebut secara detail balasan kepada mereka, apa yang mereka dapat. Orang yang muqarrabun ni di atas. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak di kalangan orang terdahulu, sedikit di kalangan orang yang penghabisan. Itu was-sabiqun as-sabiqun, orang yang ke hadapan. Adapun orang yang kanan, kanan ni dapat nikmat syurga juga, dapat makanan, dapat minuman, dapat bidadari dan sebagainya. Sullatun minal awwalin, sullatun minal akhirin. Ramai di kalangan orang terdahulu, ramai di kalangan orang yang terkemudian. Kita tak tahulah kedudukan kita di mana. Cumanya sekurang-kurangnya kalau penghuni kanan tu pun rahmat Allah cukup besar. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis kursi, aku sediakan nikmat yang mata kamu tak pernah tengok, telinga kamu tak pernah dengar, dan otak kamu tak pernah fikir. Dalam hadis diceritakan peristiwa orang yang last kali masuk syurga. Last kali, tak ada orang dah selepas dia. Apabila dia masuk, dia kata, aku orang paling bahagia, tak ada siapa dah atas daripada aku. Last sekali. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan penghuni syurga. Mudah-mudahan kita berusaha lah untuk melakukan amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang Allah sebut was-sabiqun as-sabiqun. Kalau kita tak boleh semua pun, sikit-sikit lah. Kalau ada amalan yang susah bagi kita, amalan yang Allah permudahkan untuk kita, kita guna jalan itu, insya-Allah. Baik. Nabi kata, as-sawmu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, as-siyamu junnatun wa hisnun wa hasinun minan nar. Nabi kata puasa itu adalah perisai, junnah, wa hasinun, dan juga benteng, hisnun wa hasinun minan nar, dan juga pendinding daripada kamu dan neraka. Itu puasa, menjadikan kamu tidak masuk ke dalam neraka. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga An-Nasa'i, kata Nabi SAW, as-sawmu jannatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Syurga itu menjadi perisai kamu daripada memasuki neraka, sebagaimana perisai yang kamu pakai ketika kamu berperang. Perisai ini tujuan dia apabila benda bahaya datang, apabila benda yang mengancam nyawa kita datang, dia menghalang kejahatan itu daripada menyentuh kita. Perisai ini berguna bagi orang yang dia terdedah kepada kebaikan dan kejahatan. Dan dunia ini adalah tempat yang di dalamnya berlegar-legar kebaikan dan kejahatan. Dunia ini adalah medan perang. Berapa banyak tombak yang datang nak menikam manusia di dunia ini. Dan tombak itu adalah benda-benda yang Allah haramkan. Berapa banyak benda nak menyerang kita daripada macam-macam sudut. Kepercayaan kita, amalan kita, amanah kita, kebaikan kita, sifat adil kita, perkataan kita, semua ni serang kita. Nabi kata as-siyamu junnatun. Adapun perisainya adalah as-siyam. Puasa itu menjadi perisai kepada kamu. Perisai di dunia dan perisai di akhirat. Di dunia dia menjadi perisai daripada dosa. Di akhirat dia menjadi perisai daripada neraka. Nabi kata, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai orang-orang muda,
Sesiapa yang mampu di antara kamu, kahwinlah kamu. Kalau tak boleh kahwin, puasa. Banyakkan puasa. Kerana puasa ini adalah benteng. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Nabi SAW sebut, as-siyamu junnatun ma lam yakhriqha. Puasa itu adalah perisai ma lam yakhriqha, selagi mana dia tidak dibuat lubang padanya. Selagi mana ma lam yumazziqha, yakhriqha maksudnya yumazziqha, selagi mana perisai itu tidak dikoyak. Nabi bagi perumpamaan sama macam hidup di dunia, kamu dekat medan perang. Dia menjadi perisai kepada kamu selagi mana perisai itu tidak dibuka. Dia tak ada lubang kat perisai itu. Para ulama menyebutkan yang dinamakan lubang ataupun lopak-lopak pada perisai ini adalah al-kalamus sayyi, perkataan-perkataan yang jahat. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfath wala yajhal. Apabila seseorang daripada kamu berpuasa, hendaklah dia menjauhi rafath. Rafath samalah macam ayat haji kita baca. Rafath hubungan dengan isteri, benda-benda yang boleh menaikkan nafsu dia, jauhi. Wala yajhal, amalan orang-orang yang jahil, berteriak, jerit, angkat suara tinggi-tinggi, amalan orang-orang jahil, jauhi. Dan Nabi sebut, fa inna mru'un sabbahu, kalau kamu berpuasa, ada orang datang dan maki kamu, apa kamu jawab? Inni mru'un sa'im, aku sedang berpuasa. Orang datang nak buat jahat dengan dia, ataupun orang datang provoke dia untuk buat jahat, inni mru'un sa'im. Dalam riwayat lain, inni sa'im, aku sedang berpuasa. Jadi itu berkaitan dengan puasa. Allah sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kepada kamu puasa sebagaimana Allah wajibkan kepada orang yang terdahulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Baik, selepas puasa, kata Nabi SAW, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Adapun sedekah, maka dia memadamkan kejahatan sebagaimana air memadamkan api. Tuan-tuan, susunan hadis ni cantik kan? Tadi 3 benda penting yang kita nak dalam hidup kita di dunia. Kita nak amalan yang baik, kita nak rahmat, kita nak dipermudahkan. Kemudian Nabi cerita pula, selepas itu, rukun Islam, 5 benda yang penting. Kemudian Nabi cerita pula, kalau kamu nak buat sukarela, apa kamu buat? Sukarela yang pertama adalah perisai, iaitu puasa. Sukarela yang kedua, kadang-kadang perisai yang kita pegang, kita duk hala kot depan, mata panah mai kot depan. Dalam pada kita tak sedar, mata panah mungkin datang dari belakang. Mungkin orang serang kita daripada arah lain. Mungkin tangan kita tak cukup kuat memegang perisai itu. Mungkin serangan itu lebih kuat daripada perisai yang kita ada. Kita terlepas kadang-kadang. Jaga dah daripada dosa, kadang-kadang terlepas. Nak jauhi dosa betul-betul, bukan kadang-kadang, selalulah. Cuba dah jauhi dosa besar dan sebagainya, datang benda-benda yang kita tak sangka. Maka Nabi kata, wasadaqatu tutfi'ul khati'ata. Adapun sedekah itu, dia memadamkan kejahatan kamu sebagaimana api memadamkan air. Ni datang part kedua. Selalu silap. Sebagaimana air memadamkan api. Ini part yang kedua. Kamu tak boleh tahan dah, kena juga dosa. Dalam hadis berkaitan zina, Nabi SAW sebut, Inna Allah kataba ala bani Adam haddahu minaz zina la mahalah, adraka dhalika la mahalah. Allah telah menulis bagi setiap anak Adam, bahagiannya daripada zina, dia tak boleh lari. Adapun farajnya, kemaluannya, membenarkan perbuatan zina ataupun menjauhi. Jadi kadang-kadang benda-benda begini dia datang. Maka sedekah itu memadamkan dosa kita. Sedekah itu menghilangkan dosa-dosa yang tinggal kepada manusia, selagi mana dia tidak melakukan dosa yang besar. Jadi dengan sedekah. Ali bin Husain Zainal Abidin, Ahlul Bait,
cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Inna sadaqata fi sawadil lail tutfi'ul ghadab Rabbi azza wa jalla." Dia keluar waktu malam, dia pergi sedekah kat orang. Lalu dia baca bait syair. "Inna sadaqata fi sawadil lail." Sesungguhnya bersedekah pada kegelapan malam itu tutfi'u ghadab Rabbi azza wa jalla. Memadamkan kejahatan Allah azza wa jalla. Bila kita rasa kita buat dosa kan, kita rasa kadang-kadang time ni aku jauh daripada Allah. Time ni amalan aku rasa macam tak apa kena. Kadang-kadang mungkin rutin ibadat kita jaga, tapi disebabkan ada benda yang datang, kesibukan kita, sibuk urusan dunia ke, urusan kerja, urusan keluarga, menjadikan hidup kita kadang-kadang jauh sedikit. Agama ini habl, tali Allah. Kadang-kadang kita jauh daripada tali Allah sedikit. Kita rasa benda tu. Bagaimana nak kembali? Bagaimana nak membersihkan amalan kita yang kita rasa tak berapa cantik, ataupun hari-hari yang kita lalui tak berapa sempurna? Kita bersedekah. Kerana bersedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dan bersedekah itu, sedekah terang-terang ke, sedekah sembunyi-sembunyi ke, kedua-duanya baik. Allah sebut di dalam Al-Quran, "In tubdu sadaqati fa ni'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum." Andai kata kamu bersedekah secara terang-terangan, maka itulah yang paling baik. Maka alangkah baiknya perbuatan itu. Sebab apa baik? Kita sedekah orang tengok. Kat sini mungkin kita tak ada masalah lah kot. Kita pergi di kampung kita kan, sebagai contoh, tabung tu jalan kat kita dulu. Kita ni akan jadi previous case yang orang akan ikut. Kita letak RM1, orang sebelah kita tengok, dia kata, "Oh, inilah dia punya benchmark dia macam ni." Sama ramai-ramai letak RM1. Orang datang, kadang-kadang kan orang nak minta derma datang rumah ke rumah kan, tulis nama. Tulis nama berapa bagi. Tak kisahlah derma kilat ke, sekolah ke apa, orang datang rumah kita. Ini saya ingat ruang yang baik untuk kita sedekah secara terang-terangan. Jagalah hati kita daripada riak, tapi ini ruang yang baik. Kita kalau tulis 50, 100, jiran sebelah bila dia tengok, dia ni letak 50, itu dia punya garis. Jadi dia pun akan letak lebih, akan letak lebih. Fa ni'imma hiya. Allah kata alangkah baiknya. Kita rumah pertama RM1, rumah kedua takat ni rupanya sedekah RM1 lah seterusnya. Jadi sedekah secara terbuka untuk kita tarik orang bersedekah. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Adapun andai kata kamu menyembunyikan sedekah kamu dan kamu berikan kepada orang miskin, maka itulah yang baik untuk kamu. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Yang itu berkaitan dengan sedekah. Seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa salatul rajul fi jawfil lail." Salat seorang daripada kamu di pertengahan malam. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Afdalus salati ba'dal maktubah qiyamul lail." Sebaik-baik solat selepas daripada solat yang diwajibkan adalah bangun malam. Sebab susah nak bangun malam, sebagaimana kita sebutkan tadi. Jadi dia adalah yang paling baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'abus salihin min qablikum." Hendaklah kamu bangun pada waktu malam, kerana itulah kelakuan orang-orang saleh sebelum daripada kamu. Wa inna qiyamal lail qurbatun ila Allah azza wa jalla. Adapun bangun malam itu satu, mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa manhatun 'anil ithmi, dan dia menghalang daripada dosa. Wa takfirul lisayyi'at, dan dia mengampunkan kesalahan-kesalahan kamu. Wa matradatu lidda'i 'anil jasad, dan juga dia menghilangkan penyakit daripada badan kamu. Fadilat berdiri salat pada waktu malam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat,
tatanafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang pada waktu malam badan mereka berpisah daripada tempat tidur mereka. Badan mereka diangkat, tinggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Kerana mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan khauf, takut kepada Allah, dan tamak, mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan juga mereka infak apa yang kami beri kepada mereka. Apa balasannya? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya jiwa itu tidak mengetahui apa yang telah kami siapkan kepadanya di antara benda yang menyejukkan mata dia, sebagai balasan di atas perbuatannya. Allah sebut orang yang dia berkorban untuk Allah, dia korbankan tidur dia, keselesaan dia, tidur dia, waktu yang dia paling rehat. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu untuk kamu rehat, untuk kamu tenang. Jadi waktu ketika kamu rehat, ketika kamu tak ada apa-apa, dia boleh pisahkan badan dia daripada tempat tidur. Dia bangun, dia korbankan kepada Allah. Allah kata, aku siapkan kepada dia, kepada jiwa itu, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu. Jiwa tidak mengetahui apa yang telah disediakan kepadanya. Ada ganjaran baik kepada dia, tapi dia tak tahu. Ganjaran itu menyejukkan mata dia. Ini rahsia yang Allah tinggalkan kepada orang yang bangun mendirikan salat pada waktu malam. Salat malam ini, para ulama bila mereka bahaskan ayat ni, mereka ada 3 pandangan. Sebahagian daripada mereka kata salat maksudnya menunggu salat malam. Dia tunggu, dia tak tidur sehingga waktu salat malam. Ataupun dia tunggu daripada maghrib sampai isyak, dia tak tidur, dia menunggu. Itu salah satu maksudnya. Nabi sebut, wa innakum lan tazalu fi salati man tadartumus salata. Kamu ini dikira dalam solat selagi mana kamu tunggu solat. Pergi masjid awal selepas azan. Kata ni azan ni lama dengan qamat. Jadi pergi awal, duduk itu dikira solat. Selagi mana kamu menunggu solat, kamu dikira dalam solat. Selepas maghrib, kamu tunggu sampai isyak, tunggu itu dikira kamu solat. Jadi itu satu pandangan. Yang kedua, ulama menyebutkan orang yang tidur kemudian dia bangun malam, itu juga ada fadilahnya. Ini tahajud seperti biasalah, tidur kemudian dia bangun. Sebahagian orang kata tahajud ni dia kena tidur dulu. Tak semestinya. Kalau dia tak tidur dulu pun, dia memang jaga sepanjang malam, dia solat tahajud, itu dikira okey. Tetap dikira solat malam. Walaupun maksudnya bangun malam, kalau dia tak tidur sekalipun, dia dikira solat malam. Dan tahajud ni susahlah untuk orang yang nak bangun malam dan sebagainya, dia kerja pada waktu siang. Tetapi dia mengubah hidup manusia, sebagaimana puasa mengubah hidup manusia. Saya dekat Penang ada kawan saya duduk kawasan perumahan biasa, kawan macam-macam passion. Ada salah seorang kawan saya dekat Penang. Dululah, ni cerita 10 tahun lepas. Saya tingkatan 5, tingkatan 6, 17, 18 macam tu. Kawan saya, dia tua daripada saya. Dia kerja dulunya, dia bonser di disco. Itu kerja dia pada waktu malam. Siang dia orang tidur lah. Gaji dia orang banyak. Taklah banyak macam kat sini, tapi banyak lah. Gaji dia orang banyak bandingkan kawasan tu, banyak. Kerja dia orang bonser disco. Jadi dengan perempuannya, dengan araknya, dengan apa-apa macam-macam. Kawan saya ni, dia entah macam mana Allah bagi hidayah dekat dia. Ketika dia masih buat kerja tu, dia perubahan dia datang sikit-sikit. Antara benda yang dia buat, balik kerja pukul 3-4 pagi, tengah malam, tahajud. Tak tidur lah, memang kerja dia tengah malam. Jadi selepas dia balik, dia tahajud. Dulunya hidup dia teruk lah, arak dan sebagainya. Tapi kita nak mengharapkan perubahan. Perubahan tu tak datang dalam sehari, tak datang dalam 2 hari. Kita tak boleh hari ni kita solat, kita duk rasa, aku ni ada benda tak kena dengan hidup aku buat dosa.
Tapi aku nak solat, jangan harap esoknya lepas kita solat berubah terus. Kita cukup suka buat kejahatan tertentu, maksiat tertentu. Kita tak boleh harap aku nak puasa 3 hari, lepas puasa 3 hari terus tak nak ada niat langsung. Tak jadi macam tu. Sebab bahagian ibadat kita bagi kepada Allah. Yang mengubah jiwa kita adalah Allah. Bila Allah ubah jiwa kita, kita tak tahu. Tapi kalau sampai masa bila kita kenang balik masa yang telah kita lalui, ketika itu kita akan sedar, oh Allah dah ubah banyak. Kita doa minta rezeki dekat Allah, kita tak nampak rezeki itu datang esok. Ya Allah, mungkinlah tuan-tuan dulu kecil-kecil kita doa, ya Allah bagilah aku kaya, aku tak mengharapkan kat manusia. Bukannya esok tu kita terus jadi kaya. Kita tak jadi kaya dengan cara begitu. Tetapi lepas 10 tahun, lepas 20 tahun, cuba fikir balik. Semenjak aku doa sampai sekarang, berapa banyak Allah bagi kat aku. Bila Allah bagi, kita pun tak tahu. Jadi sama cerita kawan saya ni, bila dia berubah, kita pun tak tahu. Jadi dia bermula dengan tahajud setiap malam. Saya suruh, dia tanya nak ikut sunnah ni macam mana. Ini soalan yang penting juga, orang akan selalu tanya kita. Nak ikut sunnah macam mana? Apa jawapan kita? Benda paling penting saya ingat, jangan recommend ustaz. Recommend ustaz, orang tu kata ni pun ustaz, tu pun ustaz, nak ikut mana satu? Tu saya rasa lah benda paling penting. Ustaz ni semua belum tentu selamat. Saya beritahu kat dia, baca buku hadis. Jadi dia baca buku hadis, baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim. Sebab bila kita baca buku hadis, kitab yang sahih, kita nampak cara hidup Nabi. Jadi Alhamdulillah dengan izin Allah, sekarang berubahlah. Solat tak tinggal, dah tinggalkan kerja lama, berubah kerja yang baru. Kalau kita duduk kadang-kadang dengan kawan, bila kita duduk, hang cuba ingat balik dulu hidup hang macam mana. Bila hang berubah, detik berubah, dia pun tak tahu. Tetapi bila orang buat ibadat kepada Allah, orang bangun malam solat kepada Allah, terutamanya Allah akan ubah hidup dia. Macam mana Allah ubah? Bila Allah ubah, kita pun tak tahu. Bila kita kenang balik satu masa, kita akan tahu yang banyak telah diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan wa qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Adapun orang-orang yang beriman, Allah sebut ciri mereka, sedikit mereka tidur pada waktu malam, dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Maksud pertama, tunggu solat. Maksud kedua, bangun malam solat. Maksud ketiga, para ulama menyebutkan ketika waktu subuh. Tarakan naum inda tulu'il fajr. Ketika matahari terbit, dia tak tidur. Waktu ni lah syaitan cukup suka bagi orang tidur. Kalau kita yang dah berjaga sepanjang malam, tengok bola ke apa kan, sepanjang malam kita berjaga, waktu ni lah betul-betul syaitan nak bagi kita tidur. Tipu daya syaitan berkali-kali dia berjaya juga. Kita dah tahu daripada pusingan awal sampai semi-final Euro, kita dah tahu sama je. Kalau aku tidur time ni, memang subuh aku akan lambatnya. Saja gatai, buat apa? Aku kunci jam, aku akan bangun kot setengah jam lagi subuh. Bangun kot. Biasa. Ini waktu yang memang syaitan juga ganggu kita. Dah tahu dah memang takkan bangun pun, dia buat juga. Jadi orang yang tahan mata dia pada waktu pagi, ketika matahari terbit, tulu'il fajar, ketika keluarnya fajar, itu juga termasuk dalam hadis ni. Sebab tu muadzin menyebutkan as-salatu khairun minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Sebab nak tahan tekanan tidur pada waktu pagi itu cukup susah. Taklah selalu susah. Kalau tidur awal tak susah, kadang-kadang susah. Baik, bila waktu solat malam, dalam hadis Nabi sebut jawful lailil awsat, pada di pertengahan ataupun jawf, dalam malam yang tengah, di tengah-tengah pertengahan malam. Dalam riwayat lain disebutkan jawful lailil akhir, pertengahan malam yang hujung. Ada hadis yang sebut pertengahan malam, ada hadis sebut pertengahan bahagian hujung malam. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW sebut aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abdi fi jawfil lailil akhir.
Adapun waktu Tuhan paling dekat dengan hamba-Nya adalah ketika jaufil lailil akhir, pertengahan hujung malam. Nak ukur dia macam mana? Malam, ambil malam pukul 6 sampai pukul 4 pagi sebagai contoh. Kira lah 10 jam ke, 11 jam ke, ambil tengah-tengah. Jadi selepas tengah itu separuh yang kedua malam. Pun kalau 2/3 malam, maksudnya bahagi dengan 3 di hujung itu. Kalau bahagi 3 jam, 6 jam telah berlalu, tinggal 3 jam terakhir malam. 1, 2, 3, 4. Itu hujung malam. Jadi pembahagiannya, dia ikut negara, ikut tempat lah juga. Ada tempat yang macam Malaysia, subuh dia statik, isyak dan subuh sama aja. Ada tempat yang berubah, tapi itulah yang dimaksudkan dengan hujung malam, bahagian hujung. Kemudian daripada itu, kata Nabi SAW, ala ukhbiruka bira'sil amri wa umudihi wa dhirwati sanamihi. Wahai Muaz, maukah aku ceritakan kepada engkau tentang kepala urusan ini dan juga tiang utamanya dan kemuncaknya yang paling tinggi. Kepala urusan ini adalah mengucap la ilaha illallah. Dalam hadis Nabi SAW sebut, hadis yang lain, inna ra'sa hadzal amr an tashhada an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepala urusan agama ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qiwam hadzal amr, pendiri urusan ini, ataupun umud hadzal amr, tiang utama urusan ini adalah salat. Dan juga yang ketiga, wadhirwatu sanamihi, kemuncak amalan yang paling tinggi, jihad di jalan Allah. Jihad nanti kita akan sampai hadis kemudian, kita boleh cerita dengan lebih panjang lebar. Seterusnya kata Nabi SAW, ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullihi, ataupun bimalaki dhalika kullihi. Minggu lepas kita cerita pasal malak ataupun milak, maksudnya kunci kan, translation. Dia tulis kunci kan. Saya tengok dalam Tuhfatul Ahwazi, maksudnya bukan kunci. Milak ataupun malak, Bimalak. dua sebutan, sama ada malak ataupun milak. Maksudnya taqwiyah, benda yang menguatkan urusan. Kalau kita kata malakal ajin, maksudnya benda yang menjadikan tepung yang kita uli tu jadi padat, yang menguatkan dia. Benda yang jadikan dia kuat. Simen kan, yang menjadikan simen itu kuat, batu konkrit yang kita letak di dalam simen. Jadi ala ukhbiruka bimilaki dhalika ataupun bimalaki dhalika. Nabi kata dekat Muaz, wahai Muaz, maukah kalau aku tunjuk kepada engkau apa benda yang menjadikan agama ini kuat? Apa benda yang menjadikan campuran agama ini tegak, dia tak bergoncang? Kata Nabi SAW, kuffa alaika hadha, jagalah lidah. Kuffa alaika hadha, hendaklah kamu menjaga lidah. Mu'adz bertanya kepada Nabi SAW, wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bihi. Wahai Rasulullah, adakah perkataan kita ini kita akan dipertanggungjawabkan? Perkataan ini pun kena tanggung kah? Nabi kata, thaqilatka ummuka. Bila Mu'adz tanya maksudnya apa? Maksudnya, perkataan ni biasa, kita selalu cakap. Takkanlah setiap patah perkataan ni nak kena tanggungjawab. Kita bercakap dengan orang ketika kita seronok, ketika kita sedih, ketika kita nak melawak, ketika kita tak ada apa-apa, saja seronok cakap. Nabi kata mu'akhiduna, Mu'adz tanya, mu'akhiduna bima natakallamu bihi, nak kena tanggung ke apa kita cakap? Nabi kata, thaqilatka ummuka. Thaqilatka ummuka dalam bahasa Arab, dia bererti semacam doa. Faqadatka ummuka, mudah-mudahan mak engkau kehilangan kau. Macamnya begitu. Ataupun la ummu laka, kadang-kadang Arab sebut, tak ada emak bagi engkau. Kalau up sikit, Arab kata wailak,
celakalah engkau. Ini semua digunakan dalam hadis. Dzul Khuwaisirah, dia mai kat Nabi SAW. Nabi bagi harta. Ni kepala Khawarij zaman Nabi. Dia kata, "A'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad. Nabi kata, "Wailak." Wailak ni, celakalah engkau. Kalau aku tak berlaku adil, siapa lagi nak berlaku adil? Dekat hadis ni Nabi katakan, Mu'adh, "Thakilatka ummuka ya Mu'adh." Mudah-mudahan ibu engkau kehilangan kau. Saya nak cerita sikit bab ni. Adakah Nabi doakan Mu'adh supaya mak dia mati? Tak, Nabi tak doa. Kalau kadang-kadang Nabi ucap, "Wailak," celakalah engkau. Adakah Nabi doa untuk dia jadi celaka? Tak, bukan doa. Ini budaya. Jadi bahasa difahami mengikut budaya, mengikut lingkungan bulatan orang yang guna bahasa tu. Ini cara berurusan dengan bahasa. Kita yang tak duduk dalam budaya tu, kita dengar orang kata, "Mudah-mudahan mati mak engkau." Kita kata, dia doa suruh mak dia ni mati. Apatah lagi yang kata tu Nabi. Kita kata begitu. Tapi tak, dia bukan macam tu. Bahasa tidak diukur oleh orang yang duduk di luar bahasa. Dia tak boleh ukur. Sebab itu bukan kehidupan dia. Maki ataupun perkataan-perkataan kasar yang kadang-kadang kita dengar orang ucap, kita tak boleh hukum kalau kita bukan ahli bahasa tu. Kita tak boleh hukum kalau kita bukan ahli perkataan itu. Kadang-kadang kita ahli bahasa, tapi kita bukan ahli logat itu, bukan ahli slang itu. Kita tak boleh hukum. Sebab kita di luar. Ini banyak benda yang berlaku disebabkan bahasa. Kan kadang-kadang kalau kita dengar orang sama-sama kan, orang duduk di tempat tertentu, pada mereka babi itu biasa. Hang ni babi betul dia kata. Kita tak boleh nak marah dia macam mana maki hamun orang berdosa. Maksudnya memang dia kata dia tu babi. Tapi tanya dia, babi ni apa guna macam mana? Dia kata dia budaya kami biasa, kami tak suka orang tu, mereka kata hang babi biasa. Orang yang kena kata, dan kita pun terlepas pandang. Dalam pada kita kata bahasa ni lebih kurang ikut kefahaman, tetapi ada banyak dosa berkaitan dengan lidah. Antara dosa berkaitan dengan lidah, ghibah, mengumpat. Mengumpat ni tuan-tuan, nasihat untuk diri saya dan untuk kita sekalian. Kadang-kadang kita sama-sama cakap tentang sahabat-sahabat kita dan sebagainya. Dia ikut kadar lah. Kalau benda tu benda biasa, kita pun tak ada ingat apa, bukan nak membuka aib dia yang tak ada orang tahu. Benda biasa, cerita sikit beralih. Mungkin wallahu a'lam, mungkin bab tu tak apa lah kot. Kalau dia dengar pun dia tak marah. Dia ni memang lembab. Kita pun kata bila lembab, kita terus ingatkan dia. Dia kalau dengar pun dia kata aku memang lembab, nak buat apa? Mungkin tak apalah begitu. Tapi kalau bab yang melibatkan maruah dia, melibatkan diri dia, kita jauhilah ribah begitu. Apatah lagi apabila bab-bab yang melibatkan rahsia dia yang tak ramai orang tahu. Aib dia tersembunyi yang tak ramai orang tahu. Kadang-kadang ada banyaklah jalan, kita tak payah ambil tahu lah. Kadang-kadang maklumat tu sampai kepada kita, maklumat tu sampai dalam bentuk yang halal. Orang nak tanya kita, nak bagi minta nasihat dekat kita kan, kadang-kadang dia ni buat begini, bagi nasihat. Urusan suami isteri kadang-kadang kan, kadang-kadang isteri mengadu kat kita, suami dia ni pergi kahwin dengan orang lain, jarang balik rumah. Orang lain tak tahu suami dia kahwin, dan suami dia pun tak mau bagi tahu kat orang lain. Jadi isteri dia cerita kat kita sebagai contoh, dia nak bagi tahu untuk minta nasihat. Tapi kita pergi cerita kat orang lain, dia bukan lagi nak minta nasihat. Tengah cerita bab apa ke, kita keluar, dia ni buat macam tu juga. Itu tak boleh lah. Kahwin tak apalah, itu ikut sunnah. Ini bab-bab yang aib orang, yang ada beberapa kesalahan orang yang kita tahu, kita simpan dekat kita telah memadai. Ini termasuk dosa lidah, rahsia orang. Orang tu buat maksiat, sebagai contoh, kita tahu apa pilihan yang kita ada, ataupun dia adalah aib yang tak berapa cantik lah, benda yang kita nampak. Satu, kita nasihat dia. Kalau kita nak nasihat dia, kita nasihat dia. Yang kedua, kalau kita tak boleh nak nasihat dia, tapi kita nak kebaikan kepada dia, kita bagi tahu kepada orang yang boleh nasihat dia. Dan yang ketiga, nasihat pun tak mau, bagi tahu ke orang yang boleh nasihat pun tak mau, kita buat tutup
kejahatan dia, tutup kesalahan dia. Sesiapa yang menutup satara musliman, menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aib dia balik. Macam kita sebut minggu lepas, melainkan aib tu memudaratkan orang lain. Melainkan aib tu dia buat zalim kat orang, dia buat jenayah kat orang, ataupun dia ni dalam sistem kerajaan sebagai contoh. Kalau tak sebut kesalahan dia, memang dia buat macam tu lah. Dalam sistem tu bergerak macam cara tu, bolehlah bukakan ketirisan perbelanjaan dan sebagainya. Kalau tak boleh langsung, kacau jabatan audit kira bid'ah, buka aib kerajaan. Itu boleh. Jadi begitulah bab agama sebagai contoh, orang menyebarkan khabar-khabar palsu, ini boleh diceritakan. Dosa lidah juga takabur. Kadang-kadang kita termasuk dalam, tanpa kita sedar, percakapan kita tanpa kita sedar mungkin sedikit untuk menceritakan kelebihan kita kepada orang lain. Itu takabur. Saya tak tahu takabur ni, mungkin dia lebih kepada jati diri orang tu sendiri. Sebab ada orang, dia memang jenis suka cerita apa dia buat. Pantang orang cerita bab, nama dia mesti masuk sekali. Orang cerita bab masak, dia pandai masak. Orang cerita bab baju, dia pandai beli baju. Orang cerita bab belajar, dia belajar tinggi. Orang cerita bab mengajar anak-anak, dia lah ajar anak-anak bagus. Pantang ada bab, dia mesti masuk. Ada orang jenis macam tu. Tapi kita ni, kita bila belajar hadis, kita kurang bab-bab begini. Kita cerita, bukan tak boleh cerita kelebihan diri kita sendiri. Kita nilai, kita cerita ke orang kepandaian kita, kita ceritalah ke orang juga kebodohan kita. Jadi bila orang dengar, orang pun tahu tujuan dia ni cerita bukan nak kata dia pandai, saja cerita. Orang tengah cerita pasal rahmat Allah, dia mau nak cerita rahmat Allah, dia cerita dia naik pangkat. Tak apalah, sekali-sekala dia cerita, itu tak apa. Cuma yang tak bolehnya riya, takabur. Asyik cerita je, dia yang paling tinggi. Ini di antara dosa lisan. Manusia kadang-kadang dia tak sedar yang benda yang dia sebut ke orang, yang dia nak bagi tahu ke orang, benda tu orang tak mau tahu. Banyak kes begitu. Kan, banyak kes yang dia sendiri tu, dia fikir aku nak kena bagi orang ni tahu masalah ni. Orang ni tahu pencapaian ini. Sebenarnya orang tu tak mau tahu pun pencapaian tu. Dia duk seronok sendiri. Tapi berbeza, sebahagian orang dia saja cerita ya. Apa dia buat, dia cerita, orang pun terima. Jadi kita nilai sama-sama kan. Bukan kita tak boleh cerita langsung kelebihan. Sekali-sekala kita ceritalah pengalaman kita, apa kita dapat, rahmat Allah bagi kat kita, Allah pemudahkan urusan kita. Sekali-sekala lah. Kadang-kadang ceritalah juga kebahalulan kita pun sama juga. Jadi dia kena timbang lah, bagi sama tinggi. Dan di antara dosa lidah juga sihir, perkataan-perkataan yang fasik, jampi-jampi serapah, ini semua termasuk dalam dosa lidah juga. Yang Nabi SAW dalam hadis yang disebutkan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, inna rajul la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang lelaki bercakap satu perkataan yang dia tak tahu apa yang dia cakap, dia lepas je. Tetapi kerana perkataannya itu, dia dilempar di dalam neraka sejauh timur dan barat. Perkataan yang kita tak sangka. Jadi kita jaga-jagalah sedikit perkataan kita, mudah-mudahan tidak menyakitkan hati orang lain. Mudah-mudahan perkataan kita itu tidaklah untuk menunjukkan kelebihan diri kita dan sebagainya. Dalam hadis riwayat Tirmizi minta akhir, Nabi SAW sebut, aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-ajwafan. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, ajwafan. Jauf ni lubang, ajwafan dua lubang. Satu lubang kata Nabi al-fam, satu lagi al-faraj. Satu lubang ma baina syafatain, apa yang berada di antara dua bibir. Nabi kata al-fam. Ma baina lihyain, apa yang berada di antara dua janggut, iaitu mulut. Yang kedua, ma baina al-fakhidain, apa yang berada di antara dua paha. Jadi
Dalam hadis Nabi riwayat Tirmizi ini, Nabi SAW sebut, inilah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah memelihara apa yang berada di antara dua janggut kita dan juga apa yang berada di antara dua paha kita. Dan saya ingat setakat ini dulu untuk hadis ni. InsyaAllah minggu depan kita sambung hadis ataupun kelas yang akan datang kita sambung hadis nombor 30. Tak ada apa soalan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka